Lukis yang dihasilkan oleh pelukis mempunyai nilai seni estetikanya tersendiri dan unik. Inspirasi karya seni lukis menggambarkan perjalanan mereka sebagai seorang pelukis. Bagi saya yang perlu ada dalam setiap pelukis adalah minat, kerana minat dalam bidang seni lukisan ataupun kreatif industri. Yang kedua adalah kesabaran, kerana terdapat pelukis yang melukis sehingga melukis lukisan dalam berjam-jam ataupun berbulan-bulan. So dengan ini ia amat pentinglah ada kesabaran dalam setiap pelukis. Yang kedua adalah disiplin, dan yang ketiga adalah do with consistent lah for pelukis. Masasif Kawim bin Haji Masri merupakan seorang pelukis muda. Mesra dipanggil Kawim. Perjalanannya sebagai seorang pelukis muda bukan satu kebetulan, tetapi minat yang mendalam dan anugerah bakat semula jadi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah bakat sebagai seorang pelukis membawa Masasif Kawim melakar karya kreatif di atas kanvas. Bermula minat dalam seni lukisan sejak kecil lagi ketika sekolah rendah, dan more into serious dalam seni lukisan ketika belajar pusat tingkatan 6 Maragang dan mengambil art and design as my option. And then after A-level, I got to study at UBD, Universiti Negara Brunei Darussalam, dan mengambil jurusan design dan kreatif industri. Bakat lukisan dalam diri Kawim membuatnya lebih bersemangat lagi menghasilkan lukisan. Sebagai seorang pelukis muda, Kawim menerokai pelbagai genre lukisan seperti lukisan potret, pemandangan, kaligrafi Jawi dan Rumi. Di antara lukisan yang saya hasilkan adalah seperti landscape, potret, Jawi dan Malay kaligrafi, still life dan anime. Kerana disebab saya mempelajari jenis-jenis lukisan ini kerana saya pada masa kini ada menjalankan tempahan ataupun membuat commission artwork yang mana klien ataupun customer dorang meminta ataupun mempunyai minat masing-masing yang saya perlu mempelajarilah yang mereka request. Dalam proses melukis ya mengikutlah medium yang dipakai. For example, saya selalu memakai acrylic, which dalam proses ia memerlukan material seperti brushes, canvas ataupun acrylic paper, dan also air dan plat, dan last sekali adalah varnish. Yang paling ia mengikut design ataupun objek yang dilukis ataupun mengikut saiz lukisan yang dilukis lah. Maybe dalam, for me yang paling lama saya menghasilkan lukisan adalah lukisan ketika saya mengikuti pertandingan 21 International School Festival, which the size is 100 times 100 lah centimeter, yang mana saya mencampuri
tiga jenis tradisional about Brunei. Yang pertama adalah game, yang kedua adalah pakaian, dan yang ketiga adalah muzik Brunei. That's the yang paling lama lukisan yang saya pernah buat lah. Seni lukis memberikan karya yang tersirat dan unik. Berbekalkan ilmu seni lukis yang dipelajari Kawim di sekolah, beliau mengaplikasikan dan bereksperimen menghasilkan lukisan potret. Berekspirasi dalam melukis potret memerlukan penghayatan dan teknik untuk menghasilkan lukisan yang berkualiti. Kawim, pelukis muda ini, gemar bereksperimen menghasilkan wajah-wajah potret yang abstrak dan penuh makna yang tersirat. Lukisan seperti bentuk mata yang beragam di sebaliknya mempunyai makna yang simbolik. Bermula minat melukis potret kerana ketika belajar sekolah menengah dan pusat tingkatan dan meragang, di antara projek saya adalah membuat potret, dan saya lebih banyak membuat dan belajar tentang how to drawing about muka lah. Seni lukisan potret adalah satu genre dalam seni lukisan. Seni potret merupakan representasi seseorang di mana wancana utama yang dipertengahkan adalah rupa wajah. Koleksi lukisan potret ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Jadi Pertuan Negara Brunei Darussalam, merupakan koleksi lukisan Kawim. Malah bagi Kawim, lukisan potret ke bawah duli Yang Maha Mulia adalah salah satu lukisan potret yang unik beliau hasilkan. Bagi saya, lukisan yang unik adalah lukisan yang baru-baru saya buat, iaitu tentang Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Tujuannya adalah bagi semoga baginda terus memimpin negara dengan kemakmuran, kesejahteraan dan kesihatan. Kawim merupakan generasi belia yang berminat dalam seni lukis. Tidak mensia-siakan bakat yang ada dalam dirinya. Kini, beliau berkemampuan melukis menggunakan warna air dan material akrilik. Di antara perbezaan menghasilkan lukisan dengan menggunakan beberapa medium seperti akrilik, watercolor dan sketching, terdapatlah banyak perbezaannya. Yang pertama, for the sketching, ia mengambil jangka masa yang panjang kerana for sketching mesti applying the detail satu memang batah lah, and the second is the lighting of the object, the movement of the object lah. For the acrylic, it's more banyak menggunakan color because for my art style I'm using 3 layer. For the first layer is I'm using the background. The second layer is for the applying the color, and the third layer is applying the details. And for the third, for using watercolor, for me is the hardest part because once salah, payahkan dipampan ataupun ditampal lah ni orang. Tapi kebaikan memakai watercolor, ia melukis dengan jangka masa yang pendek kerana ia mudah siap, dengan mudah lah siap. Negara Brunei Darussalam mempunyai landmark yang tersendiri.
dan pemandangan yang menarik dan menjadi destinasi pelancongan. Bagi seorang pelukis seperti Kawim, landmark dilakar di atas kanvas sebagai satu lukisan yang memaparkan keindahan pemandangan di negara ini. Saya ingin melukis tentang environment negara Brunei Darussalam kerana saya ingin koleksi seperti tempat-tempat menarik negara Brunei Darussalam dan mengenai negara Brunei Darussalam juga, seperti contoh Temburong yang di mana di sana terdapat pelbagai tempat-tempat menarik, contohnya lah Pekan Bangar. Kalau di Brunei dan Muara adalah seperti jambatan-jambatan Brunei, jambatan Temburong ataupun jambatan Ripas dan sebagainya lah. Kawim juga menulis kaligrafi Jawi dengan pelbagai latar belakang lukisan yang cantik. Walaupun Kawim masih baru dalam penulis kaligrafi, tetapi beliau sentiasa mempraktikkan menulis kaligrafi supaya lebih bagus lagi. Bermula berminat dalam membuat seni kaligrafi, Jawi dan Malay kaligrafi adalah daripada permintaan orang ramai juga. Pada mulanya adalah daripada tempahan orang, which is dari sana saya bermula berminat untuk mempelajari seni kaligrafi, iaitu Malay dan Jawi kaligrafi lah. Mempelajari seni kaligrafi adalah baru-baru juga ketika saya bermula menjalankan perniagaan tempahan lukisan. Ketika tempahan yang sangat ramai, ketika itu juga mula untuk praktis ataupun belajar seni kaligrafi. Seorang pelukis tidak saja melukis tertumpu di atas kanvas. Pelbagai kaedah untuk mengekspresikan seni lukis seperti melukis di beg. Kawim mengambil inisiatif dengan melukis beg tote. Ini adalah hasil lukisan yang unik. Beg tote ini menjadi pilihan orang ramai membelinya. Pemilihan gambar yang dilukis adalah permintaan dari pelanggannya. Mostly idea membuat hand painting tote bag adalah daripada trend pada masa kini, yang mana permintaan pun yang sangat ramai lah, dan saya membuat juga disebabkan oleh untuk mengurangkan penggunaan beg plastik, kerana pada masa kini mostlynya orang memakai tote bag adalah untuk berjalan, membeli belah ataupun ke sekolah dan sebagainya lah. Belia muda yang berkecimpung dalam seni lukis dapat meraih pendapatan melalui lukisan mereka. Dalam usia mereka yang muda, mereka menjadikan lukisan sebagai sumber rezeki. Kawim, melalui karya lukisannya, memberikannya sumber rezeki. Bermula menjual tempahan lukisan adalah ketika selesai belajar A-level exam, di mana ketika itu saya masih menunggulah jawapan untuk menyambung sekolah universiti. Selalunya orang ramai banyak menempah ataupun membeli hasil daripada lukisan saya adalah dari media sosial, iaitu dari Instagram, yang mana nama Instagram saya adalah MASHOPBN, iaitu MASHOPBN. Di antara lukisan yang ramai orang yang tempah adalah lukisan seni kaligrafi, Jawi dan Malay kaligrafi, dan yang kedua adalah landscape dan portrait, dan yang ketiga adalah hand painting tote bag. Saya pernah mengikuti pameran lukisan ketika belajar tingkatan 6 yang mana bernama Decade of Talent Exhibition. Pesertanya adalah terdiri daripada PTM alumni, yang mana mereka mempunyai bakat ataupun talent masing-masing lah dalam kreatif industri. Di antara penghargaan dan pencapaian yang saya pernah adalah mengikuti pertandingan
21 International Festival School, yang di mana saya telah alhamdulillah saya mendapat tempat first runner up, dan juga saya dalam sekolah ketika secondary dan tingkatan 6, alhamdulillah saya mendapat grade A. Industri kreatif berasaskan digital yang menggunakan teknologi terkini, mengubah pola fikir dan idea untuk melahirkan karya-karya seni dan produk-produk yang kreatif dan inovasi menggunakan aplikasi dan software digital. Revolusi industri kreatif dapat mencipta satu pembaharuan dalam berkarya, termasuk seni lukisan. Pada pandangan saya, kreatif digital adalah merupakan aspek yang memberi definisi yang baru dalam dunia kreatif, yang mana kerana disebabkan oleh fungsi yang dapat berluasa, yang lebih mudah dan pantas. Oleh itu, kreatif digital ini ia dapat menerokai atau mempamerkan cara yang baru dalam aspek seni ataupun lain-lain. Bagi saya adalah kepada belia-belia yang ingin menceburi dalam bidang seni, lukisan ataupun kreatif industri, keep going, teruskan practice, do with consistency and do with a good niat. InsyaAllah one day will be success lah. Sokongan dan juga dorongan dari keluarga dan juga guru-guru memberi motivasi kepada Kawim untuk terus berkarya dalam seni lukisan. Merekalah yang banyak memberikan tunjuk ajar dan teguran yang membina. Yang support saya dalam meneruskan bidang seni lukisan ataupun art and design adalah kedua ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Pada mulanya membuat tempahan lukisan ataupun commission artwork ini adalah secara percuma lah saja. Tapi there is one of teacher katanya, why not start business? So dari sana ketika masa tu masih belum ada confident lah kan buka hati untuk membuat tempahan lukisan pasal belum ada rasa. Betul. Dan ketika guru tu macam katanya buat business, so I start to membuka tempahan sikit-sikit dan alhamdulillah pada masa kini permintaan yang ramai juga. Dan I'm also want to thanks to my art teacher Cikgu Suzy, Cikgu Zori, Sir Mardi, Sifu dan Sir Khairul. The one yang inspire saya untuk melukis adalah Pangeran Wahab Hassan, yang di mana ia adalah seorang veteran artis. Ia membuat lukisannya adalah tentang abstract style juga, yang di mana he can show his feeling lah through the artwork. Sebagai generasi muda yang berbakat dalam seni lukis, Kawim berazam dan juga berusaha menghasilkan karya yang berkualiti. Inilah Masasif Kawim bin Haji Masri, contoh belia yang bersemangat memajukan diri untuk berkarya dalam seni lukis. Setiap karyanya memberi ekspresi yang bermakna. Harapan saya dalam bidang seni lukisan ataupun kreatif industri adalah dapat diterima oleh ramai masyarakat dan ramai lagi yang mencuburi dalam bidang seni lukisan, sebab dengan penerimaan orang ramai dapatlah seni lukisan ini dihargailah oleh. Matlamat Wawasan Negara 2035 ke arah rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Kehidupan rakyat yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik
dan berdaya tahan. Oleh itu, para belia perlu menyiapkan diri dalam sama-sama mendukung usaha merealisasikan Wawasan 2035. Semoga Kawim maju jaya dan terus berkarya dalam seni lukisan.